Salam sejahtera, saya Muhammad Izzatul Izzat bin Nahad, memegang nomor matriks BA 2011-0553. Saya akan membentangkan analisis perbezaan antara ciri-ciri gurindam dan sajak. Pengenalan, gurindam merupakan salah satu puisi lama yang ada di Malaysia. Menurut Ismail Hamid pada tahun 1989, perkataan gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit. Walaupun perkataan ini berasal daripada bahasa asing, perkembangan gurindam dalam puisi Melayu mempunyai keunikannya tersendiri dan tidak sama seperti gurindam dalam bahasa Sanskrit. Menurut Raja Ali Haji, adapun gurindam itu iaitu perkataan yang bersajak akhir pasangannya sahaja, jadilah seperti sajak. Yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu seperti jawab. Bukan itu saja, menurut definisi yang diberikan oleh Raja Ali Haji, Sultan Takdir Ali Jahbahana pada tahun 1954 menjelaskan bahawa pembentukan gurindam biasanya terjadi daripada sebuah kalimat masymu' yang dibagi kepada dua baris yang bersajak. Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan antara gurindam dan sajak. Secara umumnya, gurindam dan sajak ini memiliki banyak persamaan yang menyebabkan ramai yang keliru tentang perkara ini. Dalam kajian ini menunjukkan perbezaan yang dikenal pasti dan membezakan ciri-ciri gurindam dengan ciri-ciri sajak. Perbezaan ciri-ciri puisi ini dapat membantu pengkaji membezakan gurindam dan sajak. Seterusnya di bahagian permasalahan kajian. Gurindam merupakan salah satu puisi lama di Malaysia. Walaupun puisi ini telah lama, ramai yang belum dapat mengetahui ciri-ciri gurindam, terutamanya generasi baru. Generasi muda pada masa kini, terutamanya remaja, kurang arif tentang gurindam, terutamanya bahagian ciri-ciri, kerana ciri-ciri gurindam kurang lebih sama dengan ciri-ciri sajak. Generasi muda tidak mengambil tahu tentang ciri-ciri yang ada. Ramai yang berfikir bahawa gurindam ini sebahagian daripada sajak yang hanya berbeza bentuk dan bukan ciri-cirinya. Puisi seperti pantun dan sajak sangat popular dalam pembelajaran dan mereka mengabaikan puisi lainnya yang kurang popular. Disebabkan hal ini, pelajar tidak tahu membezakan ciri-ciri gurindam dengan ciri-ciri yang ada dalam sajak. Seterusnya, persoalan kajian. Ada 3. Yang pertama ialah apakah ciri-ciri yang terdapat dalam gurindam yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, apakah gurindam ini sebahagian daripada sajak yang hanya berbeza bentuk dan bukan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, apakah ciri-ciri gurindam yang dapat dibezakan dengan ciri-ciri sajak. Bahagian objektif pula, mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam gurindam yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, menganalisis adakah gurindam ini sebahagian daripada sajak yang hanya berbeza bentuk dan bukan ciri-cirinya. Yang ketiga, menganalisis ciri-ciri gurindam yang dapat membezakannya dengan ciri-ciri sajak. Di bahagian metodologi kajian ini dijalankan dengan menggunakan metodologi instrumen kajian. Menurut Nuraini Idris pada tahun 2010, semua penyelidikan melibatkan pungutan data. Data merujuk pada maklumat yang diperolehi penyelidik tentang subjek penyelidikan atau kajian. Bagi mencapai kajian, pengkaji menggunakan kaedah kajian perpustakaan. Semasa menjalankan kajian ini, penyelidik telah menggunakan sumber-sumber daripada bahan-bahan elektronik seperti buku-buku, rujukan dan juga sumber-sumber daripada internet. Seterusnya bahagian sorotan literatur. Pengkaji mendapati bahawa tidak banyak kajian lepas berkenaan kajian terhadap ciri-ciri gurindam dan perbezaan ciri-ciri dengan sajak. Kebanyakan kajian lepas mengkaji ciri-ciri, nilai-nilai, bentuk-bentuk dan banyak lagi yang ada dalam gurindam bertajuk Gurindam 12 karya Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Contohnya, aktualisai nilai-nilai Islam dalam Gurindam 12 yang ditulis oleh Ahmad Bashmit pada tahun 2018. Menurut buku antologi Jaket Kulkijang dari Istanbul,
Komsas 3/4. Ciri-ciri gurindam adalah seperti terdiri daripada 7 hingga 12 rangkap. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, yaitu 2 baris serangkap. Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, yaitu 2 hingga 7 patah perkataan dalam sebaris. Terdiri daripada 8 hingga 15 suku kata sebaris. Dan yang terakhir, rima akhir di gurindam ialah AA. Manakala berdasarkan kajian pola larik pada Gurindam 12 karya Raja Aliaji yang ditulis oleh Safrial, Hadi Rumadi dan Al-Falah pada tahun 2019, ciri-ciri yang didapati dari Gurindam ini ialah jumlah kata dan suku kata terdiri daripada 4 hingga 6 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Manakala menurut kajian lepas, bentuk-bentuk dan ciri-ciri sajak yang ditulis oleh Edinium pada tahun 2019, ciri-ciri sajak merangkumi terdiri daripada 5 hingga 6 rangkap. Rangkap pertama mempunyai 4 baris dan rangkap kedua hingga 5 baris. Bilangan katanya 2 hingga 6 patah kata sebaris. Terdiri daripada 5 hingga 14 suku kata sebaris dan bentuknya juga bebas. Dan pengkaji mendapati daripada kajian lepas bahawa tidak banyak perbezaan yang ketara. Kebanyakan ciri-ciri gurindam dan sajak hampir sama. Yang membezakan gurindam dan sajak adalah rangkap gurindam merupakan isi yang bersambung dan baris-baris dalam rangkap untuk membawa makna yang lengkap. Bukan itu saja, baris pertama gurindam iaitu syarat yang menyatakan sesuatu fikiran ataupun peristiwa, dan baris kedua pula iaitu jawapan yang menyatakan keterangan atau menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh baris atau ayat pertama tadi. Manakala bagi sajak pula memerlukan keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dan bahasa. Seterusnya, kepentingan kajian. Kepentingan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk menekankan ciri-ciri gurindam yang ada supaya tidak keliru dengan ciri-ciri sajak. Kajian ini juga bertujuan untuk memelihara ciri-ciri yang ada dalam gurindam dan menyelesaikan kesalahpahaman generasi muda tentang gurindam dan juga sajak. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk memastikan bahawa gurindam ini memiliki ciri-ciri yang sama, berlainan bentuk dan ciri-ciri yang sama. Hal ini telah menyebabkan ramai yang keliru tentang gurindam ini kerana memiliki ciri-ciri yang sama dengan sajak yang hanya berbeza bentuk. Dalam penyelidikan ini, mendapati bahawa ciri-ciri dan bentuk gurindam sama sekali tidak sama seperti ciri-ciri dan bentuk sajak. Penyelidikan ini menekankan bahawa betapa pentingnya generasi muda untuk mengetahui puisi lama ini dalam bidang ilmu agar tidak disalah anggap ciri-ciri gurindam ini sama seperti sajak. Seterusnya di bahagian limitasi kajian. Dalam pelaksanaan kajian ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pengkaji. Masalah utama yang dihadapi adalah semasa proses penghasilan kajian literatur. Kekangan ini dihadapi disebabkan oleh kekurangan bahan rujukan yang berkaitan dengan topik kajian. Hal ini kerana kebanyakan kajian lepas yang dijalankan hanya memfokuskan pada ciri-ciri sesebuah gurindam yang bertajuk Gurindam 12, hasil karya Raja Aliaji. Oleh disebabkan hal ini, pengkaji mengambil tempoh masa yang lama bagi membuat dan mencari bahan rujukan yang bersesuaian dengan topik kajian, iaitu analisis perbezaan antara ciri-ciri dan gurindam dan sajak. Sebagai penutup, kajian yang telah dilakukan ini dapat memberi banyak pengetahuan tentang puisi lama seperti gurindam ini. Ciri-cirinya juga agak unik kerana ianya penuh dengan kata-kata nasihat dan pengajaran. Setiap rangkap kebanyakannya memberikan kata-kata yang mengajar kita supaya tidak melakukan kejahatan. Bukan itu saja, pengaji juga mendapati bahawa terdapat beberapa ciri-ciri gurindam dapat membezakannya dengan sajak. Contohnya pada ayat pertama rangkap gurindam.
Ianya menyebut syarat, yaitu isi yang lengkap, dan baris kedua pula menyatakan jawapan pada isi ayat pertama, dan tidak seperti saja hanya memerlukan keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. Oleh itu, betapa pentingnya mengenal ciri-ciri gurindam ini, kerana ianya dapat membantu kita membezakannya dengan saja, dan harus dikekalkan ciri-ciri ini di setiap generasi agar tidak dilupakan. Sekian, terima kasih.